begitu kepada semua murid tahun 2 usaha. Lama cikgu tak jumpa kamu, memang tak jumpa pun, jumpa dalam ni saja. Cikgu harapkan semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat setelah kita bercuti selama 2 minggu dan kita tak jumpa lagi sejak hari raya hari tu. Okey, jadi cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan hari ini kita sambung balik pembelajaran kita dalam tajuk yang baru, iaitu apa kita nak belajar hari ini? Tentang cahaya. Jadi dalam tajuk ini, untuk hari ini ada 2 objektif yang kita nak capai. Yang pertama ialah menyatakan 4 sumber cahaya. Okey. Yang kedua, menyatakan aktiviti yang dilakukan dalam keadaan terang dan juga gelap. Terang maksudnya ada cahaya lah, dan gelap adalah keadaan yang tidak ada cahaya. Jadi kita terus pada objektif kita yang pertama, menyatakan 4 sumber cahaya. Jadi banyak sumber cahaya yang cikgu nak sebut dalam pelajaran kali ni, tapi yang nak kena awak ingat 4 je lah. Okey, kalau dapat ingat semua lagi bagus. Jadi yang pertama apa dia? Matahari. Ini memang Allah bagi free dekat kita. Setiap hari, start daripada pagi sampailah ke lewat petang, kita akan dapat cahaya percuma Allah bagi kat kita, iaitu apa? Matahari. Dan dengan cahaya ini dapatlah kita berjalan. Cuma sekarang ni kita kena duduk rumah lah. Tapi kalau tak kerana COVID ni, kita boleh bermain, berlari, datang ke sekolah, bersukan dan macam-macam lagi kita boleh buat, kan? Bersia-sia dan sebagainya kerana ada cahaya yang sangat terang menyinari kita. Okey, itu namanya matahari. Jadi kita kena bersyukurlah dengan sumber cahaya kita yang satu ni. Okey. Yang kedua, api. Ini kalau kita camping tak? Perkemahan, kita tak duduk rumah. Sesekali kita nak keluar rumah, pasang kemah, bermalam dalam kemah. Biasanya kita akan hidupkan api pada waktu malam untuk menerangi kawasan kemah kita lah. Ataupun tak berkemah pun kita buat aktiviti lain di luar rumah yang jauh daripada kediaman kita tanpa lampu. Jadi kita akan hidupkan api, okay? Untuk menerangi suasana di sekeliling kita. Jadi yang kedua tu adalah api. Api menghasilkan cahaya. Seterusnya apa dia? Lilin. Okay, lilin. Kalau rumah kita terputus bekalan elektrik, lilin lah yang menjadi sumber utama cahaya kita pada ketika itu, kan? Okay. Kalau dulu kita ada pelita, tapi pelita ni bahaya sikit, kan? Minyak dia boleh tumpah dan menyebabkan kebakaran. Okay. Yang keempat ialah lampu. Tak kira lah lampu siling ke, lampu kereta ke, lampu suluh, lampu motosikal dan macam-macam. Asal nama lampu saja, tujuannya adalah untuk memberikan kita cahaya. Okey, lampu Okey. Ini rasanya semua dah pernah jumpa lah lampu. Seterusnya apa dia? Obor. Obor ni jaranglah kita gunakan sekarang ni, tapi kalau orang zaman dulu, zaman datuk-atuk kita dulu, di mana lampu suluh belum digunakan secara meluas, mereka gunakan obor untuk membantu dia berjalan di waktu malam. Kalau ingat lagi lah, tok-tok kita dulu kalau tanya mesti rasanya dia orang pernah guna ni. Pergi mengaji, pergi ke surau ke apa benda ke, berjalan waktu malam dia akan gunakan obor. Okey, tu nama dia. Sekarang ni obor ni gunakan untuk upacara lah, sukan Olimpik dan sebagainya, nyalakan api. Okey. Tapi sekarang ni kalau jalan malam kita gunakan lampu suluh. Jadi obor ni banyak guna pada waktu zaman dahulu lah. Okey. Yang seterusnya, ini lampu perhiasan yang biasanya kita boleh jumpa pada Tahun Baru Cina, iaitu Tanglong. Biasanya kalau kita pergi pasar raya, kita jumpa juga Tanglong ni, tapi dia tak ada lampu dalam dia. Okay. Tanglong ni dalam dia tu, dia macam ada lampu. Kalau secara tradisionalnya ada lampu macam pelita dalam tu. Dia masukkan dalam bekas perak macam tu, yang biasanya warna merah, jadi nampaklah bercahaya, seperti satu bola yang bercahaya. Bila banyak, nampak macam bola. Banyaklah. Jadi lampu tradisional masyarakat kaum Cina. Jadi ini dinamakan Tanglong. Dan ada juga Tanglong ni yang dia boleh diterbangkan. Dia letak lampu, kemudian Tanglong tu dia boleh terbangkan. Tapi sekarang dah jarang gunalah, sebab ada kejadian kapal terbang terpaksa mengelak Tanglong yang diterbangkan terlalu tinggi. Jadi bahayalah kepada
pesawat dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu lagi sumber cahaya, iaitu tanglong. Okey. Seterusnya pelita. Ini memang kita biasalah tengok nak raya apa ni semua, biasanya kita akan letakkan untuk tujuan menghias halaman rumah kita kan. Zaman sekarang ni ada yang pula kita pakai pasang lampu kelap-kelip, tapi kalau zaman dulu lebih meriah, dia orang letakkan pelita. Okey, dan yang seterusnya yang terakhir kita panggil suar. Ini jaranglah awak tengok. Bukan yang belakang ni, belakang tu matahari. Yang depan ni, ni. Suar. Namanya suar. Bukan seluar. Seluar lain. Ini suar. Suar ni dia satu alat yang panjang macam tu, nampak tak? Macam batang. Dia digunakan sewaktu kecemasan. Contohnya kita sesat dalam hutan ataupun kita terdampar ataupun di tengah-tengah lautan, ada orang nak membantu kita tapi dia tak nampak kita. Mungkin sebab hutan tu terlalu tebal ataupun bila kita di tengah-tengah lautan ke, pesawat di atas nak membantu kita, dia tak nampak kita. Jadi kita kena hidupkan suar ni. Kita kena tarik dia dan dia akan mengeluarkan api dan juga asap yang berwarna. Supaya apa? Dia boleh menarik perhatian orang yang menyelamatkan kita. Bila dah nampak ada api ni, mestilah ada manusia kat situ. Takkan monyet pandai buat api pula, berwarna-warni pula tu. Taklah, kan? Jadi mesti ada manusia. Takkan kita nak bakar hutan pula supaya orang nampak kita. Jadi ini adalah alat kecemasan yang biasanya dibekalkan kepada pengembara-pengembara, terutamanya di dalam hutan ataupun pengembara di lautan. Dengan tujuan bila mereka tersesat, ada orang nak selamatkan dia tapi susah nak nampak, dia kena hidupkan suar ni. Cuma zaman sekarang ni orang bawa suar masuk stadium nak bagi nampak bercahaya, berapi-api. Itu adalah satu kesalahan. Tujuan utama suar ini adalah untuk menghasilkan cahaya supaya memberitahu orang yang ingin menyelamatkan kita dalam waktu kecemasan. Baik, itu adalah sebenarnya ada 8 sumber cahaya kan yang cikgu sebut, tapi kalau boleh awak ingat 6 saja. 6 pula, 4 yang kita objektif kita. Dan apa aktiviti yang biasanya kita lakukan dalam keadaan yang bercahaya? Okey, biasanya apa dia? Dalam keadaan terang kita akan membaca lah. Okey, membaca buku. Ada tak awak baca dalam gelap? Ada, dia baca mesej lah, baca Facebook lah, baca apa, guna handphone dalam gelap sebab skrin tu bercahaya. Tapi sebenarnya bukan amalan yang baik sebab mata kita boleh rosak. Sebab bila gelap, cahaya yang dihasilkan daripada handphone kita tu dia terlalu silau untuk mata kita. Jadi tak elok. Jadi kalau untuk membaca memang kita perlukan lampu lain yang boleh menerangi kita, boleh nampak tulisan-tulisan. Okay. Memasak juga perlulah dalam keadaan yang terang. Ada tak awak masak gelap-gelap? Mak awak masak gelap-gelap. Masalah juga kalau masak gelap-gelap ni kan. Nak masukkan gula termasuk garam. Nak potong timun terpotong lengan, tangan, lengan, tak terpotong jari. Jadi kalau masak perlukan keadaan terang juga sebab nak menyediakan makanan kan. Okey, bersukan beriadah dalam keadaan terang. Jaranglah orang bersukan waktu gelap kan. Kalau bersukan malam pun dia perlukan lampu, main futsal ke, jogging ke. Kemudian berkebun. Ada tak orang berkebun waktu gelap? Kalau mencuri hasil kebun ada waktu gelap. Kalau berkebun mesti dalam keadaan yang bercahaya kan. Okey. Menulis. Menulis. Memanglah kita nak kenakan perlukan cahaya yang cukup untuk menulis. Macam membaca juga. Dan menjahit. Ada orang menjahit waktu gelap tak? Macam mana nak menjahit waktu gelap? Tak kira lah guna mesin ke ataupun jahit tangan biasa ke, mesti nak kena ada cahaya kan. Okey, jadi ini aktiviti yang kita boleh lakukan pada waktu terang. Dan banyak lagi lah sebenarnya kan. Okey. Tapi kalau gelap apa kita nak buat? Tidurlah, apa lagi kan nak buat. Dah tak ada cahaya, tak ada apa, tak ada benda dah boleh buat. Kita tidur. Bukan main handphone, main game waktu gelap-gelap macam tu. Tak elok untuk mata. Boleh merosakkan mata kita. Tidur je lah bila dah gelap. Tapi satu lagi, ni kalau siapa yang pernah menonton pawagam lah, tengok wayang. Sebelum-sebelum ni lah, sebelum COVID ni kan. Bila masuk dalam panggung wayang, bila movie dah nak start, dia akan matikan lampu supaya apa? Gambar yang terhasil tu akan jadi lebih jelas lagi. Orang nak tengok wayang ni nak tengok gambar jelas kan, bunyi yang jelas, gambar yang besar jelas, puas hati tengok. Tapi kalau terang dia tak berapa jelas. Jadi dia kena gelapkan suasana tu supaya lampu daripada cahaya daripada skrin aja yang kita boleh nampak. Jadi itulah
beberapa aktiviti yang dilakukan dalam keadaan terang dan juga gelap. Jadi dah sampai pun pada penghujung PDPR kita hari ini. Jadi kamu bolehlah ingat apa yang kita dah belajar dan jawablah soalan-soalan yang telah pun cikgu berikan dalam latihan. Jadi untuk itu, cikgu harapkan kamu sentiasa jaga diri, jaga kesihatan selalu, sentiasa amalkan kebersihan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa satu hari nanti di sekolah seperti biasa. Dan untuk itu, cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okay.